Selamat pagi dan selamat datang ke kebaktian perjamuan rohani di Tabun Jaya Anglican Church Kuching. Saya Kelvin Jawa, padri penguasa gereja ini. Sekiranya ini kali pertama Anda bersama kami, saya berharap Anda akan mengikuti kami di YouTube ini dan juga di media sosial yang lain seperti Facebook dan Instagram. Ada banyak lagi kandungan yang menarik untuk sajian Anda semua. Semoga Anda diberkati melalui semua yang kami sediakan. Oh ya, jangan lupa untuk like video ini. Pagi ini saya akan menyambung perkongsian saya mengenai apa artinya menjadi murid Yesus. Kita akan mendalami bacaan daripada Injil menurut Matius bab 10 ayat 24 hingga 39. Secara ringkas, bacaan Injil pagi ini mengajar kita supaya tidak takut untuk mengakui Yesus di hadapan semua orang. Kita juga akan diberitahu bahawa tantangan yang hebat akan kita tempuhi dalam masa kita hidup sebagai murid Yesus yang taat dan setia. Namun dalam semua perkara, kita ada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Dia akan bersama-sama kita sedang kita menjadi muridnya yang taat. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita bermula. Minggu ini adalah minggu kedua selepas Trinity. Tuhan beserta kamu.
Semua Allah yang Maha Kuasa, hati manusia terbentang di hadapan-Mu. Semua keinginan diketahui-Mu dan tiada rahsia tersembunyi dari-Mu. Sucikanlah hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengasihi-Mu dengan penuh hati dan memuliakan nama-Mu yang kudus melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan anak tunggalnya Yesus Kristus demi menyelamatkan kita dari dosa, menjadi pembela kita di surga, dan membawa kita ke kehidupan yang kekal. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita dalam penyesalan dan keimanan, dan berikhtiar untuk melakukan perintah-perintah Allah serta hidup dalam kasih dan kesejahteraan dengan semua orang. Semua Allah Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami manusia dalam fikiran, pertuturan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami amat menyesal dan bertaubat akan dosa-dosa kami. Demi anak-Mu Yesus Kristus yang mati untuk kami, ampunilah dosa kami yang lepas agar kami dapat melayani Tuhan dalam kehidupan yang baru demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kami meminta kepada-Mu Tuhan yang Maha Pengasih, mengurniakan kepada setiap anak-Mu yang percaya kepada keselamatan dan pengampunan, supaya mereka disucikan daripada semua dosa mereka dan dapat melayani Engkau dengan kerendahan hati oleh Yesus Kristus, anak-Mu Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama Engkau dan Roh Kudus, satu Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Gloria semua kemuliaan kepada Allah di tempat tertinggi dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja Surga Maha Penguasa dan Bapa, kami menyembah-Mu, kami bersyukur kepada-Mu, kami memuji-Mu sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, Engkau menanggung dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa, terimalah doa kami. Engkau sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang Maha Esa, Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Doa ringkas untuk minggu ini. Tuhan, Engkau telah mengajar kami bahwa semua perbuatan kami tanpa kasih adalah tidak bernilai langsung. Utuskan Roh Kudus-Mu dan limpahilah ke dalam hati kami dengan pemberian kasih-Mu yang paling sempurna, kedamaian-Mu yang benar dan segala kebaikan, kerana semua yang hidup tanpa-Mu dianggap mati oleh-Mu. Perkenankan ini demi anak-Mu Yesus Kristus, Dia yang hidup dan memerintah dengan-Mu di dalam kesatuan Roh Kudus, Allah yang tunggal sekarang dan selama-lamanya. Amin. Seterusnya, pelayanan firman. Bacaan pertama diambil dari Yeremia bagi 20 ayat 7 hingga 13. Engkau telah memperdaya aku, ya Tuhan, dan aku terpedaya. Engkau lebih kuat daripada aku dan Engkau menang. Sepanjang hari aku menjadi bahan tertawaan.
Semua orang mengolok-olokkan aku. Setiap kali aku berbicara, aku harus berteriak. Aku berseru kekerasan, perompakan, kerana penyampaian firman Tuhan telah membuat aku dicela dan dicemooh sepanjang hari. Kalau aku berfikir, aku tidak mahu menyebut-nyebut dia dan tidak mahu berbicara lagi atas namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku mendengar banyak bisikan orang, kegentaran dari segala jurusan. Adukanlah dia, kami pun mahu mengadukannya. Semua sahabat karibku menunggu kejatuhanku. Mudah-mudahan dia terpedaya, sehingga kami dapat mengalahkan dia dan membalas dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti kesatria yang hebat. Sebab itu para pengejarku akan tersadung dan tidak akan menang. Mereka akan sangat malu kerana tidak bertindak bijaksana. Aib mereka kekal, tidak dilupakan orang. Ya Tuhan alam semesta, yang menguji orang benar, yang mengamati hati dan batin. Biarlah kulihat pembalasan-Mu terhadap mereka, kerana padamulah kunyatakan perkaraku. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah Tuhan, kerana Dia telah melepaskan nyawa orang miskin daripada tangan orang jahat. Inilah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil daripada Roma pasal 6 ayat 1b hingga ayat 11. Patutkah kita terus melakukan dosa supaya kasih kurnia bertambah? Sama sekali tidak. Kita telah mati kepada dosa, betapa mungkin kita terus hidup dalamnya? Atau tidakkah kamu tahu bahawa semua kita yang dibaptiskan dalam Kristus Yesus telah dibaptiskan ke dalam kematiannya? Melalui baptisan itu, kita dikuburkan dengan Dia dan ikut mati bersamanya. Demikian juga, sebagaimana Kristus dibangkitkan daripada kematian melalui kemuliaan Allah Bapa, kita juga dapat menikmati kehidupan yang baru. Jika kita telah disatukan dengan Kristus, kerana kita turut mati bersamanya, maka tentulah kita akan disatukan juga dengannya dalam kebangkitan semulanya. Kerana kita tahu bahawa diri kita yang dahulu telah disalib bersamanya supaya tubuh dosa itu dapat dihapuskan dan kita tidak lagi dipahamba oleh dosa. Kerana sesiapa yang telah mati, dia dibebaskan daripada dosa. Jika kita telah mati bersama Kristus, kita percaya bahawa kita akan hidup dengannya juga. Kerana kita tahu bahawa oleh sebab Kristus telah dibangkitkan daripada kematian, Dia tidak mungkin mati lagi. Kematian tidak berkuasa atasnya lagi. Dengan kematiannya, Dia telah mati kepada dosa sekali untuk selama-lamanya, tetapi dengan kehidupannya, Dia hidup kepada Allah. Demikian juga, anggaplah dirimu telah mati kepada dosa, tetapi hidup kepada Allah dalam Kristus Yesus. Inilah firman Tuhan. Bacaan Injil diambil daripada Matius bab 10 ayat 24 sampai ayat 39. Mulia kepada Kristus, Juru Selamat kita. Tiada murid yang melebihi gurunya, tiada hamba yang melebihi tuannya. Murid haruslah berpuas hati menjadi seperti gurunya. Hamba haruslah berpuas hati menjadi seperti tuannya. Jika ketua keluarga dipanggil Beelzebul, betapa lagi ahli-ahli keluarganya. Jangan takut akan manusia. Yang tersembunyi akan dinyatakan, yang dirahsiakan akan didedahkan. Apa yang kukatakan kepadamu secara rahsia, sampaikanlah secara terang-terang. Apa yang dibisikkan di telingamu, umumkanlah dari atas bumbung. Jangan takut akan mereka yang hanya dapat membunuh jasad, tetapi tidak berkuasa memusnahkan jiwa. Takutilah Dia yang berkuasa memusnahkan jasad dan jiwa di dalam neraka.
Bukankah 2 ekor burung pipit dibeli dengan harga 1 shilling, namun tidak seekor pun jatuh ke tanah tanpa izin bapamu? Setiap helai rambut di kepalamu telah dihitung. Oleh itu, usahlah takut. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Sesiapa mengakuiku di hadapan orang ramai, akan kuakui di hadirat Bapa-Ku di syurga. Sebaliknya, sesiapa yang menyangkalku di hadapan manusia, akan kusangkal di hadirat Bapa-Ku di syurga. Jangan sangka aku datang untuk membawa damai ke dunia. Aku datang bukan untuk membawa damai ke dunia, melainkan pedang. Dengan kedatanganku, anak lelaki melawan bapanya, anak perempuan melawan ibunya, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Ahli keluarganya sendiri akan menjadi musuhnya. Sesiapa yang lebih mengasihi bapa atau ibunya daripadaku tidak layak menjadi muridku. Begitu juga sesiapa yang lebih mengasihi anaknya daripadaku tidak layak menjadi muridku. Sesiapa yang enggan memikul salibnya dan mengikutku tidak layak menjadi muridku. Sesiapa yang mempertahankan hidupnya akan kehilangannya, dan sesiapa yang kehilangan hidupnya kerana menjadi muridku akan mendapat hidupnya. Inilah Injil Kristus. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali saudara-saudari seiman. Saya berharap anda semua selamat dan sejahtera bersama yang tersayang. Puji dan syukur kehadirat Tuhan kita yang Tritunggal kerana memberikan kita satu lagi hari Minggu untuk kita bersama-sama menyembahnya melalui kebaktian perjamuan rohani pagi ini. Saya yakin kita pernah berasa janggal dan takut untuk berkongsi mengenai keimanan kita kepada orang lain. Pada ketika itu, kita membuat kiraan sekiranya kita patut atau tidak mengakui yang kita percaya kepada Yesus. Dan Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita di hadapan orang lain. Saya mengaku, saya sendiri pun pernah begitu juga. Perasaan takut itu menyinggung perasaan takut untuk menyinggung perasaan orang lain, takut untuk menyebabkan konflik dan kontroversi, atau takut untuk ditentang dengan hebat. Semuanya menghalang kita daripada bersaksi untuk Yesus. Pagi ini saya akan berkongsi daripada Matius bab 10 ayat 24 hingga 39 dan akan menghuraikannya agar kita semua menjadi murid-murid Yesus yang berani mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Sebelum itu, saya harap kita masih ingat akan apa yang telah dikongsikan semenjak hari Pentakosta yang lepas. Kita sudah belajar mengenai kepengutusan setiap umat Kristian untuk menjadi penyampai perkabaran baik kepada semua orang di serata dunia. Kita juga belajar murid-murid Yesus diutuskannya berpandukan kepada Roh Kudus yang memberi kuasa dan memperkasakan kita untuk menyampaikan perkabaran baik. Tuhan Tritunggal kita menjadi sumber kuasa untuk kita menyampaikan perkabaran baik itu. Minggu lepas, minggu lepas kita belajar pula yang murid-murid Yesus menyampaikan perkabaran baik dengan penuh kesyukuran kerana mereka sudah dilimpahkan dengan kasih karunia daripada Tuhan. Dalam semua bacaan yang sudah kita dalami, kita melihat Yesus menunjukkan juga tauladan kepada murid-muridnya agar mereka melakukan yang betul demi kemuliaannya. Pagi ini Tuhan bertutur kepada kita melalui Alkitabnya dan mengajar kita untuk menjadi murid Yesus yang tidak takut dalam melaksanakan tanggungjawab dan panggilan kita. Sebagai murid-murid Yesus, kita bertanggungjawab untuk menyampaikan perkabaran baik kepada semua orang. Ingat,
yang semua orang Kristian dipanggil dan diutuskan oleh Dia untuk menjadi murid-muridnya. Bukan segelintir sahaja, tetapi semua orang Kristian. Ayo, mari bersama saya mendalami bacaan daripada Injil menurut Matius bab 10 ayat 24 hingga 39. Saya berharap Anda semua sudah sedia membuka Alkitab Anda kepada bacaan tersebut. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, terpujilah Engkau setinggi-tingginya. Terima kasih kerana memberi kami Alkitab-Mu yang sememangnya lengkap untuk kami menjadi murid-murid Yesus yang taat dan setia. Pagi ini kami berdoa agar Engkau bertutur kepada anak-anak-Mu melalui hamba-Mu yang tidak seberapa ini. Semoga segala yang kututurkan dengan lidah dan kurendungkan dalam hati diterima oleh-Mu ya Tuhan, batu pejalku dan penebusku. Amin. Ayat 24. Tiada murid yang melebihi gurunya, tiada hamba yang melebihi tuannya. Murid haruslah berpuas hati menjadi seperti gurunya, hamba harus berpuas hati menjadi seperti tuannya. Jika ketua keluarga dipanggil Beelzebul, betapa lagi anak ahli-ahli keluarganya. Saudara-saudari seiman, setiap murid belajar supaya menjadi seperti gurunya. Itu satu perkara yang lazim. Lebih-lebih lagi di dalam masyarakat Yahudi dan Yunani pada ketika itu. Yesus mengajar murid-muridnya yang mereka akan sampai ke satu tahap di mana mereka akan seperti Dia. Mungkin kita bertanya, adakah murid-murid Yesus akan menjadi Tuhan seperti Dia? Tidak. Ini terjawab apabila kita melihat konteks ayat tersebut. Yesus seterusnya mengajar mengenai ketua keluarga yang dipanggil Beelzebul. Ini adalah nama syaitan. Ini satu pertuduhan yang sangat teruk. Sekiranya ketua keluarga dituduh begitu teruk, apatah lagi ahli-ahli keluarganya. Di sini Yesus mengajar murid-muridnya yang mereka harus bersedia mengalami apa yang Dia alami. Dia mempersediakan mereka untuk menghadapi tantangan yang hebat seperti mana Dia hadapi. Mereka tidak perlu hairan dan takut apabila mereka ditentang kelak, kerana mereka adalah murid-muridnya dan tidak akan tidak menghadapi apa yang Yesus hadapi. Yesus juga ingin mereka berasa puas hati ketika mereka ditentang dengan hebat. Kenapa? Kerana kebenaran memang akan selalu ditentang kemungkaran. Itu norma duniawi. Murid-murid Yesus yang memberitakan kebenaran mengenai Yesus akan ditentang oleh orang lain yang masih lemas di dalam keduniaan. Bila ditentang, bermaksud mereka melakukan kebenaran. Mereka harus berpuas hati kerana mereka melakukan kebenaran dan berkongsi dengan Yesus dalam menerima tentangan yang hebat. Ini bermaksud mereka sudah mencapai tahap Yesus karena mereka melakukan perkara yang benar seperti Yesus, guru mereka. Murid-murid Yesus harus waspada ketika orang yang masih di lamun dunia ini tiba-tiba bersetuju dengan mereka. Mungkin ini petunjuk yang mereka sedang melakukan sesuatu yang mungkar, sesuatu yang tidak betul. Pada saat itu, murid-murid Yesus harus muhasabah dan kembali ke kebenaran sekiranya memang terbukti mereka melakukan kemungkaran. Ajaran Yesus ini menjadi mukadimah kepada apa yang akan Dia ketengahkan seterusnya. Ayat 26. Jangan takut akan manusia. Yang tersembunyi akan dinyatakan, yang dirahsiakan akan didedahkan. Apa yang kukatakan kepadamu secara rahsia, sampaikanlah secara terang-terang. Apa yang ku dibisikkan di telingamu, umumkanlah dari atas bumbung.
Oleh kerana mereka adalah murid Yesus yang sudah dipersediakan untuk menghadapi tentangan hebat dari orang lain, maka mereka tidak harus takut. Dengan jelas Yesus mengajar mereka untuk tidak takut menyatakan apa yang sudah diajarkan kepada mereka. Sekiranya kita membaca Injil menurut Matius, kita akan perasan yang Yesus menyuruh murid-muridnya merahsiakan ajaran-ajarannya. Kenapa? Kerana pada ketika itu bukan masanya untuk mereka menyatakan. Namun akan tiba masanya kelak apabila mereka harus menyatakan semua yang mereka pelajari daripada Dia kepada semua orang dengan penuh keberanian. Murid-murid Yesus seterusnya diajar mengenai siapa yang sebenarnya yang harus mereka takuti. Ayat 28. Jangan takut akan mereka yang hanya dapat membunuh jasad, tetapi tidak berkuasa memusnahkan jiwa. Takutilah Dia yang berkuasa memusnahkan jasad dan jiwa di dalam neraka. Yesus menjelaskan bahawa orang yang menentang mereka cuma mampu membunuh jasad mereka. Itu tidak menakutkan, kerana jiwa mereka akan selamat di dalam genggaman Tuhan mereka. Yang harus mereka takuti adalah Tuhan yang mampu membunuh jasad dan jiwa mereka di dalam neraka. Kita tahu bahawa hidup di dunia yang fana ini bersifat sementara, dan apabila kita mati, jiwa kita akan keluar dan diperlakukan mengikut kehendak Tuhan. Dia akan menjahanamkan kedua-dua jasad dan jiwa kita sekiranya kita dikategorikan sebagai manusia yang tidak melaksanakan kehendaknya. Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kuasa, yang harus ditakuti. Namun saudara-saudari seiman, Yesus mengajar bahawa Tuhan kita ini bukanlah tiada belas kasihan. Sebaliknya, Tuhan kita ini Tuhan yang maha adil dan maha pengasih. Ayat 29. Bukankah 2 ekor burung pipit dibeli dengan harga 1 shilling? Namun tidak seekor pun jatuh ke tanah tanpa izin Bapamu. Setiap helai rambut di kepalamu telah dihitung. Oleh itu, usahlah takut. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Yesus mengajar bahawa Tuhan amat menyayangi semua manusia kerana mereka semua ciptaannya. Kalau tidak, masakan Dia akan menghantar anak tunggalnya untuk turun ke dunia yang fana ini dan menjadi manusia demi keselamatan mereka? Tidak. Sedangkan ciptaannya yang sekecil burung pipit pun Dia berikan kemampuan untuk terbang. Ini kan manusia, ciptaannya yang terunggul. Lebih-lebih lagi kalau manusia itu dikirakan sebagai murid anaknya sendiri. Apabila kita dalami ayat ini dan konteksnya, kita akan tahu yang Yesus menekankan bahawa murid-muridnya harus percaya dan yakin kepada Tuhan. Lebih-lebih lagi apabila berhadapan tentangan sedang mereka menyampaikan kebenaran mengenai Yesus. Mereka harus ingat, Tuhan mereka lebih perkasa dan berkuasa. Tiada tentangan duniawi yang mampu melakukan kemusnahan yang teruk jika dibandingkan dengan kekuasaan Tuhan pencipta manusia dan segala-galanya. Maka jangan takut menyatakan kebenaran yang sudah mereka pelajari dari Dia. Yesus kata, nyatakan siapa Yesus kepada semua orang, kerana itu adalah tanggungjawab semua murid Yesus. Ini penting, kerana Yesus harus diakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Sekiranya murid-murid takut dan gagal mengakui Dia sebegitu, maka mereka akan menerima padah yang dahsyat.
ayat 32. Sesiapa mengakui aku di hadapan orang ramai, akan kuakui di hadapan Bapa-Ku di syurga. Sebaliknya, sesiapa yang menyangkalku di hadapan manusia, akan kusangkal di hadirat Bapa-Ku di syurga. Sungguh dahsyat padanya sekiranya kita disangkal di hadirat Bapa kita yang di syurga. Penyangkalan itu bermakna kita akan dikeluarkan daripada hadiratnya dan dihumban ke dalam api neraka, di mana kita akan binasa secara total, jasad dan jiwa. Itu satu perkara yang sangat ngeri dan menggerunkan saudara-saudari seiman. Seperti mana Yesus ujarkan di dalam ayat 28 hingga 31, murid-murid Yesus harus berani mengakui yang Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Tiada kompromi. Kenapa tiada kompromi? Karena perkabaran baik yang Yesus bawa ke dunia ini seumpama pedang yang memisahkan antara yang benar dan yang mungkar. Ayat 34. Jangan sangka aku datang untuk membawa damai ke dunia. Aku datang bukan untuk membawa damai ke dunia, melainkan pedang. Dengan kedatanganku, anak lelaki melawan bapanya, anak perempuan melawan ibunya, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Ahli keluarganya sendiri akan menjadi musuhnya. Saudara-saudari seiman, realiti perkabaran baik Yesus adalah ianya tidak mengira siapa kita. Perkabaran baik adalah kebenaran yang menyangkal kemungkaran dan penipuan duniawi. Biarpun kita saudara Mara dan sahabat handai yang sangat dekat dan rapat, namun sekiranya penerimaan perkabaran baik ini berbeza, kita akan berbelah bagi dan bertelagah. Itulah sebabnya Yesus menyatakan yang Dia datang seumpama pedang, kerana peranan pedang adalah untuk membahagikan sesuatu dengan dahsyat. Kedahsyatannya sehingga keluarga sendiri akan menentang sesama sendiri tanpa belas kasihan. Namun murid-murid Yesus tidak harus gentar menghadapi tentangan keluarga mereka sendiri. Tidak harus gentar. Mereka harus memilih untuk tegap dan teguh di dalam kasih mereka kepada Dia, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Yesus menuntut semua murid-muridnya untuk meletakkan Dia sebagai perkara yang paling penting di dalam kehidupan mereka. Tiada ruang untuk perkara lain di dalam kehidupan seorang murid, tetapi melainkan ruang untuk Yesus. Ayat 37. Sesiapa yang lebih mengasihi bapa atau ibunya daripadaku tidak layak menjadi muridku. Begitu juga sesiapa yang lebih mengasihi anaknya daripadaku tidak layak menjadi muridku. Sesiapa yang enggan memikul salibnya dan mengikut aku tidak layak menjadi muridku. Sesiapa yang mempertahankan hidupnya akan kehilangannya. Dan sesiapa yang kehilangan hidupnya kerana menjadi muridku akan mendapat hidupnya. Seorang murid Yesus harus menidakkan kemahuan dan keinginan duniawi dirinya. Dia harus mengorbankan dirinya yang terikat dengan dunia ini dan menjadikan Tuhan Yesus segala-galanya di dalam kehidupannya. Sehingga kan pertalian kekeluargaan pun tidak boleh menjadi perkara yang menghalang tumpuan seseorang murid kepada Tuhan Yesus. Dedikasi harus 100% kepada Yesus. Pengorbanan yang berat ini harus dilakukan oleh setiap murid Yesus. Namun, adakah Yesus mengajar murid-muridnya untuk menjadi anak yang derhaka kepada ibu bapa mereka? Tidak. Tidak sama sekali, saudara-saudari seiman. Yesus mengajar yang kita harus menghormati dan mengasihi ibu bapa kita. Ajarannya diulangi oleh Rasul Paulus di dalam beberapa surat-suratnya seperti Efesus dan 1 Timotius.
apa yang Yesus mahu unjurkan kepada murid-muridnya adalah untuk meletakkan Dia di atas segala perkara lain di dunia ini, kerana Dia adalah yang terutama. Dalam pada kita melaksanakan tanggungjawab kita, halangan dan tentangan hebat termasuk dari kalangan kaum keluarga kita, saudara mara kita, sahabat handai kita akan ada. Namun kita tidak harus gentar dan terus meletakkan Yesus sebagai yang terutama. Berat sungguh pengorbanan ini, namun itulah yang dituntut oleh Yesus. Pengorbanan yang kita lakukan demi Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, tidak akan sia-sia, saudara dan saudari seiman. Sebaliknya, Tuhan Bapa kita yang di syurga sentiasa mengetahui apa yang kita lakukan untuknya. Oleh sebab itu, kita harus sentiasa ingat yang kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi demi Tuhan kita yang menyelamatkan kita. Sekiranya kita kehilangan hidup kita demi Dia, kita tidak akan rugi. Tetapi sebaliknya sangat untung. Seperti mana yang diajar di ayat 39, kita mendapat hidup. Hidup itu bukan hidup dunia ini, namun hidup yang kekal bersama-sama Dia di kemudian hari. Kehidupan yang kekal itu jauh lebih penting, lebih hebat daripada kehidupan di dalam alam fana ini, saudara-saudari seiman. Kita tidak akan rugi sekiranya kita memikul salib kita, lantas mengikut Yesus dan mati kepada diri kita sendiri. Yesus sudah berjanji yang kita akan beroleh ganjaran yang sungguh baik, yang sungguh hebat daripadanya. Kesimpulannya, saudara-saudari seiman, Yesus mengajar kita untuk tidak terkejut apabila berhadapan dengan tentangan yang hebat pada ketika kita menyampaikan perkabaran baik kepada semua orang. Itu sememangnya diketahui. Kerana perkabaran baik yang Yesus berikan seumpama pedang yang menggegarkan keasyikan dunia ini. Kita pasti ditentang dengan hebat oleh mereka yang enggan menerima kenyataan. Termasuklah ahli keluarga dan sahabat handai kita sendiri. Namun Yesus meyakinkan kita dengan menyatakan yang Tuhan Bapa kita di syurga bersama-sama kita sepanjang perjalanan kita sebagai murid-Nya. Pada ketika kita kehilangan segala-galanya untuk Yesus dan perkabaran baiknya, kita akan mendapat perkara yang jauh lebih baik daripada semua, yaitu kehidupan yang kekal bersama Dia. Ayo saudara-saudari seiman, jangan takut untuk mengakui yang Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan takut untuk mengakui kenyataan ini di hadapan semua orang. Sentiasa berani, kerana Tuhan Bapa kita yang di syurga ada bersama-sama kita dan memperkasakan kita melalui Roh Kudus-Nya. Sebagai orang yang mengakui dirinya orang Kristen, kita harus berani dan sanggup memikul salib kita dan sanggup mengikut Yesus sebagai murid-Nya. Yakinlah, sudah pasti kita beroleh kehidupan yang kekal seperti yang dijanjikan oleh Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu. Engkaulah yang memperkasakan kami untuk menjadi murid-murid anak-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sentiasa ingatkan kami agar tidak takut mengakui Dia di hadapan semua orang yang pada setiap masa. Beri kami keyakinan yang tinggi apabila kami mengorbankan diri kami sedang kami menyampaikan perkabaran baik kepada orang lain. Ajarlah kami untuk sentiasa meletakkan Engkau sebagai perkara yang terutama di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Semoga Engkau memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami sentiasa berani mengaku yang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Demi kemuliaan Engkau Tuhan kami yang Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.
lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita bersama-sama menyebut pengakuan iman Naisia. Kami percaya kepada Allah yang tunggal, Dia Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, juga segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Kami percaya kepada Tuhan yang tunggal, Yesus Kristus, anak tunggal Allah, yang abadi diperanakkan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar, diperanakkan bukan dijadikan. Dia sama dengan Bapa, melaluinya segala sesuatu dijadikan. Untuk kita dan selamat kita, Dia turun dari syurga oleh kuasa Roh Kudus, Dia dikandungkan oleh perawan Maria dan jadi manusia. Demi kita Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa hingga mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga, Dia bangkit menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang telah mati. Dan kerajaannya tidak akan berakhir. Kami percaya kepada Roh Kudus, Dia Tuhan pemberi hidup yang datang daripada Bapa dan Anak. Bersama Bapa dan Anak Dia disembah dan dimuliakan. Dia telah berfirman
melalui para nabi. Kami percaya kepada Eklesia yang satu, kudus, katolik, dan rasuli. Kami mengakui satu pembaptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang yang telah mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Seterusnya doa syafaat. Mari kita berdoa dan mengucap syukur kepada Allah atas kebaikan-Nya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi kami, Engkau telah berjanji melalui anak-Mu Yesus Kristus untuk mendengar kami apabila kami sedang berdoa dalam iman dan Roh Kudus. Kami berdoa ya Tuhan agar kurniakanlah kebijaksanaan kepada yang memerintah dan memimpin negara ini. Kami berdoa untuk segala permasalahan politik dapat diketepikan dahulu sementara negara Malaysia sedang mengalami pandemik COVID-19 dan sedang dalam PKPP. Kami terus berdoa juga untuk negara-negara lain yang terus sama dilanda permasalahan, tidak kira masalah pandemik COVID-19 maupun masalah-masalah lain seperti masalah perkauman di Amerika Syarikat. Kami berdoa agar mereka dapat terus berada dalam jalan keadilan dan kedamaian. Kami berdoa agar semua manusia dalam dunia ini dapat saling menghormati, dapat saling bekerja sama demi kebaikan semua. Tuhan ya Bapa, kami berdoa untuk kestabilan politik yang terus akan berlaku dalam negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin yang lebih adil, teguh dan bertanggung jawab di negara ini. Tuhan dalam belas kasihan-Mu, dengarlah doa kami. Ya Bapa, perkasakanlah Bishop Donald Jute, penolong-penolongnya, dan juga padri-padri di Diosis Sarawak ini, agar mereka semua dapat melaksanakan kerja-Mu yang luas di ladang. Engkau dapat terus melindungi mereka daripada yang jahat, dan berikan mereka kekuatan untuk terus bekerja hari demi hari. Begitu juga kami berdoa untuk Reverend Melter Jikitais, Ketua di Diosis Asia Tenggara ini, agar beliau dapat diberikan kebijaksanaan dan agar semua perancangan yang telah diatur akan berjalan dengan baik dan selalu dengan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan dalam belas kasihan-Mu, dengarlah doa kami. Kami ingin berdoa juga untuk masalah penyakit COVID-19, yaitu pandemik yang berlaku di seluruh dunia ini. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan, agar satu vaksin atau obat dapat ditemukan. Kami berdoa untuk kebijaksanaan kepada para ahli saintis dan juga doktor, maupun kepada pihak yang berkenaan, agar vaksin dapat dihasilkan dengan segera untuk menyelesaikan terus masalah COVID-19 ini. Dan kami percaya semua itu ya Tuhan, semuanya dalam peraturan-Mu. Kami ingin berdoa untuk para jururawat, dokter, barisan hadapan, bukan saja di Malaysia, tapi juga seluruh dunia, yang telah bertungkus lumus dan mengeluarkan titik peluh semasa menyelamatkan manusia yang mengidap virus ini. Berkatilah mereka, agar kesembuhan itu terus menyertai mereka. Kami berdoa untuk rahmat dan anugerah kepada keluarga, sahabat handai, saudara mara, dan jiran-jiran kami, supaya kami dapat melayani Kristus dalam pelayanan kami, maupun juga semasa kami sendiri. Kami dapat saling mengasihi antara satu sama lain, sama seperti Engkau ya Tuhan yang mengasihi kami. Pulihkanlah semua orang yang menderita, dari segi jasmani, jiwa, maupun rohani. Berikanlah mereka ketabahan dan pengharapan semasa dalam kesulitan, dan begitu juga keriangan akan keselamatan yang telah Kau berikan. Ya Bapa, semua bahan doa ini kami serahkan sekali lagi dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau terus campur tangan dalam semua permasalahan ini, dan kami akan terus berusaha dan terus memberikan kerjasama yang baik untuk kebaikan semua.
Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oleh kerana sekarang kita belum tahu lagi bilakah kita dapat berkumpul di gereja, kita bersama-sama menjamu roti dan wain. Marilah kita bersama-sama menjamu tubuh dan darah Yesus secara rohani dengan keyakinan yang kita beroleh berkat yang sama daripadanya. Marilah kita berdoa dan memuji Allah Bapa kerana Yesus Kristus menjadi pengantara kepada kita. Marilah kita berdoa supaya kita dapat menerima Yesus Kristus di dalam hati kita, supaya Dia dapat memelihara dan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah bersama dengan semua orang Kristian di setiap gerejamu dalam eklesiamu, di mana tubuh dan darah anak-Mu diberikan sebagai korban yang kudus dalam sakramen Eucharis. Kami memuji serta mengenangkan-Mu. Kami memberikan tubuh dan roh kami kepadamu. Pimpinlah kami bersama dengan Engkau setiap hari di dalam nama Yesus Kristus anak-Mu, Tuhan kami. Amin. Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami, ketika ini kami tidak berkesempatan untuk menyambut Engkau dalam tubuh sakramen yang telah Engkau arahkan kepada kami, tetapi kami memohon supaya Engkau berada di dalam hati kami setiap hari. Kami memuji Engkau kerana Engkau telah turun untuk menjadi manusia. Kerana pelayanan-Mu, Engkau menderita ketika di dunia ini, telah mati, bangkit kembali, dan keberangkatan ke syurga. Kami mengasihi Engkau dengan penuh hati kami. Janganlah Engkau memisah kami daripada-Mu, tetapi biarlah kami merasai kasih-Mu setiap hari. Amin. Tuhan, kasihanilah kami yang berada di sini. Kasihanilah kami semua eklesiamu. Berikanlah kami kerendahan hati, hati yang mengasihi Engkau dan semua umat-Mu, hati yang suci dan hati yang boleh menahan keinginan diri. Bantulah kami untuk hidup lebih baik berbanding sebelum ini. Bantulah kami untuk takut akan Engkau dan selalu mendahulukan Engkau dalam segala perkara. Dalam semua pekerjaan dan kesusahan kami mendapat kekuatan daripada belas kasihan-Mu. Kasihanilah kami semua manusia kerana Engkau telah mati untuk memberi kehidupan kepada semua orang. Berikanlah kami belas kasihan dan pengampunan kepada semua orang yang masih hidup. Berikanlah keselamatan dan kehidupan kekal kepada mereka yang telah meninggal dunia. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh Juru Selamat kita semua. Bapa kami yang di syurga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berilah kami hari ini keperluan harian kami. Ampunlah dosa-dosa kami seperti kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami. Janganlah bawa kami ke pencubaan, tetapi bebaskanlah daripada yang jahat. Kerana Engkaulah mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, kini dan selamanya. Amin. Damai Allah yang melewati segala pengertian memelihara hati dan fikiran kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah, serta anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, lalu berkat Allah Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu dan tetap bersamamu selalu. Amin. Dan dengan itu, pergilah dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Terima kasih dan berjumpa lagi minggu hadapan.
syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu.